Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ini ialah bagaimana Al-Quran membuat perbandingan di antara lebah dan lalat. Bukan sahaja Al-Quran, malah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada membuat perbandingan tersebut. Jadi pada malam ni kita akan menyelusuri perbincangan atau perbahasan para ulama berkenaan dengan permisalan ini, supaya kita dapat mempelajari sesuatu yang bermanfaat daripadanya. Sebagaimana yang kita tahu, bila sebut lebah sebagai perumpamaan, sudah tergambar dalam kepala kita itu adalah perumpamaan untuk sesuatu yang baik. Manakala lalat, biasanya ia adalah suatu perumpamaan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang jelek, yang keji, yang kotor. Itu yang kita ketahui secara umum. Tetapi pada malam ini kita akan melihat dengan lebih teliti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran, dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah bila Allah Taala menyebut tentang lebah, Allah Ta'ala kata lebah ini dia dapat wahyu daripada Allah, dan dia mengamalkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara ciri ataupun karakter yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka apakah yang kita sebagai manusia boleh mengambil pelajaran daripada features ataupun ciri-ciri yang disebut oleh
Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan lebah. Sebagai contoh yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga ayat 69, Allah Ta'ala menyebut dengan jelas bagaimana Allah memberikan wahyu kepada lebah dengan firman-Nya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulalan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Tuhanmu mewahyukan, Allah memberikan wahyu kepada lebah. Allah mewahyukan kepada lebah. Apa kata Allah? Buatlah sarang di gunung ganang, di pokok-pokok, dan di tempat-tempat yang dibina, yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan. Lalu tempuhilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan untukmu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang berwarna-warni. Di dalamnya ada ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi apa kaitan dengan kita? Kita sebagai manusia, apa kaitan dia, tuan-tuan? Kaitannya bila Allah Ta'ala dia buat perbandingan, maka sudah tentu kita sebagai manusia kita kena banding diri kita ini dengan lebah. Kerana Allah Ta'ala sendiri membuat perbandingan sedemikian, kita kena banding. Kenapa kita kena banding? Kerana Allah yang membandingkannya untuk kita renung dan untuk kita ambil pelajaran. Apa dia? Iaitu lebah ni, bila dia nak makan, tuan-tuan, istilah kita makan lah, bila dia nak makan, maka dia makan, dia pilih. Dia bukan makan sembrono, dia bukan makan ikut suka, tapi dia pilih hak elok-elok. Dan daripada apa yang dia makan itu, apa yang dia ambil itu, dia keluarkan juga benda hak elok yang kita panggil madu. Sekarang ni ada macam-macam nama jenis madu. Kalau tuan-tuan tengok yang murah itu, yang tu tak baguslah, sebab dia murah dan dia low quality. Dia quality dia tidak bagus. Tapi kalau nak yang betul-betul bagus, tuan-tuan tengok cara dia packing dengan kualiti dia, harga dia, sudah tentu dia tidak murah. Maka lebah ni, apa yang dia makan, dia ambil hak elok, dan dia menghasilkan benda yang elok untuk manusia. Itu secara umumnya. Dan lebah ini berbanding dengan lalat. Lebah ni dia hidup, dia ada sistem masyarakat dia yang sangat kemas, yang sangat tersusun. Lebah dia ada ketua dia yang dia ikut. Lebah dia menunjukkan bagaimana dia bekerja sama antara jenis-jenis lebah, dan dia bekerja dalam satu sistem yang sangat bagus.
Itu lebah. Sehinggakan penyair, ada penyair, dia banding, kalau kita nak tengok lebah dan kita banding dengan lalat, dia sangat jauh perbezaan antara lebah dengan lalat. Kalau lalat, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 73, wa in yaslubuhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Jikalau lalat merampas sesuatu dari manusia, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali. Itu lalat. Dan lalat ni tuan-tuan, sehingga akan penyair dia buat syair. Syair dia apa? Dia kata syarul wara bi'uyubin nas mushtaghil mithlu dzubabi yura'i mawtinal ilal. Dia kata seburuk-buruk manusia adalah yang hanya sibuk mencari aib ataupun kekurangan manusia yang lain, seperti mana lalat yang hanya memperhatikan bahagian luka. Kita, hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita duk cari silap salah orang, maka kita jadi macam lalat. Jumpa tak tuan-tuan? Kalau kita cari salah orang, jumpa. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita nak cari salah anak kita, mesti jumpa. Mana ada anak yang tidak ada kekurangan? Kita sebagai anak, kita nak cari silap salah ayah kita, mak kita, masa mereka besarkan kita, mesti jumpa. Mana ada ayah dan ibu yang tidak pernah silap? Bagaimana bila giliran kita pula yang jadi ayah dan ibu, kita juga akan mengulangi kesilapan. Tak ada orang yang tidak buat silap. Maka kalau kerja kita hanya mencari kesilapan manusia, maka kita hanya jadi macam lalat. Yang mana penyair kata syarul wara bi'uyubin nasi mushtaghil. Dia sebut seburuk-buruk manusia. Manusia hak paling buruk tak ada lah manusia, melainkan hak jenis suka atau menyibukkan diri dia berbicara tentang kekurangan orang, tentang kecacatan orang, tentang silap orang. Kita tak mau jadi orang macam tu. Nak cari silap memang jumpa. Sebab tu kita ada adab, kita ada etika kita. Saya ambil contoh, tuan-tuan baca berita dalam beberapa hari ni, ada satu orang bapa, dia buat satu kesilapan yang sangat besar dalam hidup dia. Kesilapan kalau dia menangis keluar air mata darah sekalipun, dia tak akan dapat semula anak dia. Saya percaya ramai di kalangan kita baca berita itu. Seorang ayah ni, yang mana isteri dia pun ada, keluarga, kawan dan sebagainya, pergilah buat aktiviti rekreasi tepi sungai. Tak tahulah, ada laporan kata main kayak, tapi ada yang kata bukan, ada yang kata main pelampung. Ni hari ni dia tunjuk yang jenis pelampung tu macam bot kecil. Patut ada orang kata kayak, tak apalah nak guna istilah apa pun. Jadi katanya si ayah ni, dia bawa anak dia, didokong anak dia yang berusia 18 bulan. 18 bulan ni setahun setengah kan, setahun setengah.
Dia dokong anak dia. Tuan-tuan boleh tengoklah gambar tu. Anak dia sangat-sangat, ialah sangat-sangat kita kata cantiknya, sempurna wajah, macam baby lain lah. Siapa-siapa tengok pun rasa nak cium, rasa nak peluk baby yang macam tu. Tapi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia takdirkan sesuatu, dia yang tentukan. Dan bila Allah Ta'ala takdirkan sesuatu mengikut apa yang dia kehendaki, maka dia buat sebagaimana yang dia mahu. Jadi apa yang berlaku, dia bawa anak dia, tak tahulah dia dokong ke, dia peluk ke apa ke, bawa pergi main air sungai. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam video tu, air sungai tu laju kan, arus dia tu agak deras. Jadi qaddarallah, Allah Ta'ala takdirkan apa yang berlaku itu, terlepas anak dia. Dan sebagaimana yang kita tahu, anak dia mati, meninggal dunia. Tuan-tuan baca komen-komen orang ramai, netizen, macam-macam lah kan. Ada yang kata bapak tak ada otak, macam-macam lah. Tuan-tuan, memanglah kita ni rasa marah kan, kita rasa sedih dan sebagainya. Tapi kesilapan ni, kita kata, setengah orang dia guna perkataan stupid mistakes, kesilapan bodoh. Sebenarnya semua orang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan yang bodoh dalam hidup. Saya tak boleh declare yang saya tak pernah buat silap, termasuk saya tak boleh kata dengan yakin bahawa saya tak pernah buat kesilapan yang bodoh. Dalam hidup saya, tuan-tuan, saya ada banyak kesilapan yang saya buat, termasuk apa yang orang panggil sebagai stupid mistakes, kesilapan yang bodoh. Kita cerdik macam mana sekalipun, kita pandai macam mana sekalipun, how highly educated we are, sejauh mana kita ni berpendidikan tinggi, mengaji overseas, Jepun, Perancis, benua Eropah, mana sekalipun, berapa banyak degree sekalipun yang kita lakukan, profesional macam mana sekalipun kita, tanyalah siapa-siapa, pernah atau tidak dia melakukan kesilapan yang kita panggil sebagai kesilapan yang bodoh, simple mistakes, stupid mistakes, atau apa-apa istilah yang kita sering guna. Nescaya semua orang tanpa kecuali akan mengatakan dia juga banyak kali melakukan kesilapan-kesilapan mudah ataupun kesilapan-kesilapan bodoh dalam hidup dia. Ada kesilapan yang kita buat yang kita boleh U-turn, dan ada kesilapan yang kita buat yang kita tak boleh U-turn, yang kita akan sengsara selama-lamanya. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan, bila kita bercakap ni, kita kena tahu apa tujuan kita bercakap. Apakah kita bercakap tu tujuan nak jadikan itu sebagai iktibar kepada orang lain, atau kita saja nak condemn orang, nak kutuk orang, kita memang suka, kita kaki kutuk orang, kita kaki caci maki orang. Kita kena beza dua benda tu, tuan-tuan. Kena beza. Kita cerita kesilapan orang dengan tujuan supaya masyarakat dapat ambil iktibar, berbeza dengan kita bercakap dengan nada dan intonasi untuk mengutuk, dengan nada untuk mentertawakan orang, dengan nada untuk maki hamun atau memperbodohkan orang atau mentertawakan orang lain. Jangan bila kita kutuk orang lain seolah-olah kita ni tak pernah silap. Jangan bila kita memperkatakan tentang kesilapan orang seolah-olah benda yang berlaku itu tidak akan berlaku kepada kita. Kita kena ingat sejarah dia berulang, dan kita tidak mahu
benda yang berulang itu dia berulang kepada kita. Perkara buruk yang berlaku kepada orang lain, jangan kita kata itu mustahil akan berlaku kepada kita. Jadi bila kita bercakap ni tuan-tuan, pilihlah perkataan yang sesuai. Kita kena pilih perkataan. Jangan kita guris hati dan perasaan orang dengan begitu banyak perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan kesat yang kita gunakan dalam media sosial, sehingga kan keluarga yang terlibat, kalau dia baca tuan-tuan, dia akan rasa sangat terhina dengan perkataan yang kita gunakan. Macam saya sebut tadilah, kesilapan yang mudah, kesilapan yang bodoh ni tuan-tuan, semua orang melakukannya, sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun cuai ataupun lalai dan sebagainya. Jadi agama mengajar kepada kita jangan duk jadi orang yang sibuk dengan kesilapan orang lain, kecuali tujuan untuk didik masyarakat, hak tu lainlah. Kita memperkatakan kesilapan orang, tujuan nak bagi kesedaran tak apa, bukan tujuan kita nak menyakiti hati orang. Jadi siapa yang kerja dia suka memperkatakan kesilapan orang, ini yang dikatakan syarrul wara, orang hak jenis seburuk-buruk manusia. Dia tak ada kerja lain melainkan dia memang suka, dia suka kalau orang buat silap. Fa'ainuhu abadan, mata dia ni memanglah selama-lamanya dia selalu suka tengok benda-benda yang buruk, dia suka. Orang buat silap, ni peluang untuk dia bubuh dalam Facebook, bubuh dia akan bercakap dengan nada yang seronok bila ada orang buat silap. Bukan kata dia sedih bila orang buat silap, bukan kata dia sedih bila orang kemalangan, bukan kata dia sedih bila orang kematian. Tak. Dia akan membincangkan benda tu dengan rasa seronok, dengan gembira. Lain, tuan-tuan. Jadi kita jangan duk jadi lalat. Jangan duk jadi lalat. Yang hobi kita duk cari salah orang, duk suka tengok cacat celah orang dan sebagainya. Tak ada benda yang kita suka, semua benda kita benci. Semua benda. Orang ni semua salah belaka. Banyaklah contoh. Cuba tuan-tuan tengok setengah-setengah di kalangan kita ni. Katalah naik kereta orang, ataupun masuk rumah orang, ataupun makan dan sebagainya. Kita nak kenal orang ni, dia lebah atau lalat, cuba tuan-tuan tengok kebiasaan dia macam mana. Benda hak biasa keluar daripada mulut dia. Dia suka kutuk atau dia suka puji? Cuba tuan-tuan tengok. Kita start ibda' bin nafsik. Mulakan dengan diri kita dulu. Kan Nabi pun suruh kita mulakan dengan diri kita dulu. Nak tahu kita ni lebah atau lalat, kita start dengan diri kita. Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Masuk rumah orang, kita suka puji rumah orang ke kita suka cari cacat celah rumah orang? Bila kita makan makanan yang kawan hidang dekat kita, kita suka puji makanan tu ke kita suka cari cacat celah makanan tu? Kita naik kereta orang, kita suka puji kereta kawan tu ke atau kita suka kritik kereta dia? Bau busuk lah, bau hancing lah, apa ni, banyak susu tumpah lah. Kita suka apa? Bila duduk di meja makan, bila bercakap dengan kawan, kita suka kritik ke kita suka puji? Tak kira isu apa yang kita bercakap. Maka kalau kita ni tuan-tuan, pi rumah orang suka kritik, pi makan makanan orang suka kritik, kalau naik kereta orang suka kritik, sembang kat kedai kopi pun suka kritik, itu tandanya kemungkinan besar kita mempunyai watak ataupun ciri sebagai lalat. Tapi kalau kita ni jenis suka puji warna orang tu bagus, oh rumah dia cantik, oh makanan hak dia hidang tu sedap, puji je memanjang,
berkemungkinan besar kita mempunyai ciri seekor lebah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi. Jadi mulut kita itu menggambarkan akhlak kita, menggambarkan peribadi kita. Kaki kutuk ke kaki apa? Jadi ini antara bendanya. Ada je orang ni tuan-tuan, masuk rumah orang, kepala tu dongak ke atas duk tengok. Kalau dia duk tengok atas tu dia puji tak apa juga, dia duk tengok, pas tengok kat bawah apa semua, sikit lagi nampak benda yang cacat semua dia start. Kalau lagu tu lalat. Kalau lagu tu. Kadang-kadang kita pun kan geram juga orang hak perangai lagu ni. Bukan kita tak boleh dikritik, tak. Tapi kalau sepanjang masa duk berkawan dengan kita, kritik je, kutuk je, oh tak tahan tuan-tuan. Kalau berselang-seli tak apa, tu biasa kita berselang-seli. Benda betul yang sepatutnya kita puji, kita puji. Benda yang sepatutnya kita kritik, kita kritik. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau memanjang je, duk cari benda-benda yang buruk, maka itu adalah lalat. Itu adalah lalat. Contoh tuan-tuan, kita tengok akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Apa kata Anas? Anas ni tuan-tuan, Anas bin Malik ni dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang tugas dia jadi pelayan Nabi. Dia pelayan Nabi, dia khidmat untuk Nabi, dia khidmat untuk Nabi. Anas bin Malik ni, dia kata apa? Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, laqad khadamtuhu tis'a sinin ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza. Anas bin Malik kata wallahi demi Allah, aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin, 9 years, 9 tahun Anas bin Malik berkhidmat, duk layan, duk berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata apa? Dia kata ma'alim tu, dia kata aku tak pernah tahu, dia kata aku tak pernah tahu. Qala li syai'in sana'tu lima fa'alta kadza wa kadza. Aku tak pernah tahu Nabi ni dia komen, dia kata tentang apa yang aku buat, kenapa engkau buat ini, kenapa engkau buat itu. Dan tak juga pernah dia kata kepada sesuatu yang aku tak buat, kenapa kau tak buat macam ni, tak buat macam tu. Tak, dia kata, Anas bin Malik kata, Nabi ni 9 tahun Anas bin Malik duk khidmat dengan dia, nak dengar Nabi duk kritik cara Anas bin Malik berkhidmat serve Nabi tu. Anas bin Malik kata 9 tahun, tis'a sinin, 9 years, tak pernah walau sekali Nabi duduk cuba kritik, tak puas hati dengan apa yang Anas bin Malik buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai ni tuan-tuan, akhlak, adab yang macam ni yang kita nak kena tiru. Yang kita kena tiru. Kita duduk dalam rumah kita, kalau ada jenis ahli keluarga yang terlalu pengemas pun payah juga. Pengemas tu tak apa, hak jenis suka kemas, tapi hak jenis terlalu pengemas, susah tuan-tuan, susah. Tuan-tuan faham maksud saya? Hak jenis terlalu pengemas ni. Pengemas tu bagus, suka kemas apa meja makan, suka basuh pinggan mangkuk kat sinki, suka mop lantai. Bukan kata tak bagus, tapi kalau jenis terlalu ni payah tuan-tuan, payah.
kadang-kadang bila kita hidup berkeluarga ni, kita ada suami, ada isteri, ada anak, perangai ni macam-macam. Kalau dapat mak hak jenis cerewet sungguh-sungguh ni, anak pun pening tuan-tuan. Anak pun tak mau balik rumah. Anak tahu dah balik rumah mak akan bising. Kalau sebab dia memang terang-terang salah tu tak apa. Tapi kalau hak benda titik bengit, hak kecil-kecil pun mak nak bising macam buat kesalahan besar, anak pun serabut dengan kita. Kita kena bezalah benda yang memang patut kita tegur dengan benda yang patut kita pejam mata buat tak tahu. Dalam kuliah saya sebelum ni di satu masjid, kita ada ulas tentang salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ni sampai buat tajuk-tajuk yang berkaitan tarbiyatul aulad dan sebagainya, dan dimasukkan tajuk-tajuk macam ni untuk cerita macam mana Nabi ni dengan ahli keluarga baginda, permisalannya kalau ada 10 kesalahan yang ahli keluarga buat, bukan Nabi tegur semua 10 tu on the spot, tak. Sebahagiannya Nabi tegur, sebahagiannya Nabi tangguh dulu pada waktu lain. Bukan Nabi tegur semua benda. Ada benda yang kita kena tegur, ada benda yang kita kena pejam mata buat tak tahu. Sebab kalau kita nak tegur semua, orang akan rimas duduk dengan kita tuan-tuan. Orang akan rimas duduk dengan kita. Setengah, saya duduk bersembang dengan kawan-kawan, setengah keluarga dia tak bagi anak dia tidur atas sofa tuan-tuan. Sofa tu, kursi sofa hak ruang tamu. Padahal situlah pot paling sedap tidur. Kan? Tanya siapa-siapa pun, saya pun tuan-tuan, kalau balik letih-letih atas sofa tu hak paling sedap tidur. Tapi ada isteri ataupun ada ibu ni, dia terlalu cerewet. Dia kata sofa bukan tempat tidur. Dia hambat habis. Bukan setakat hambat anak dia, dengan laki-laki dia hambat. Nak kata apa tuan-tuan? Nak kata apa? Kena dapat suat isteri hak lagu ni tuan-tuan. Letih. Letih tuan-tuan. Bukan kata tak bagus. Bagus. Tapi kalau terlalu cerewet, terlalu pengemas, itu akan membebankan ahli keluarga. Kalau pengotor, suka buat sepah dan sebagainya, yang tu pun tak boleh. Tapi kita nak bagi tahu bahawa jangan kita ni terlalu kita kata cerewet, sehingga kan semua benda yang ahli keluarga kita buat semuanya serba tak kena. Kalau ada 10 kesalahan ahli keluarga kita, semua 10 kita nak tegur, kita nak perbetulkan. Itu bukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang kecil-kecil tu kita pejam mata, kan? Jangan duk cerewet sangat. Jangan duk cerewet sangat. Dan itulah yang dilakukan oleh lebah, kan? Lebah ni tuan-tuan, kita tahulah, dia ambil hak elok-elok daripada sari, kita kata bunga. Mana hak tak elok dia tinggal. Itu lebah. Bukan macam lalat yang duk cari benda busuk, duk cari luka dan sebagainya. Maka orang yang macam ni, yang duk suka cari benda-benda buruk, maka siapa yang hidup dengan dia akan terseksa. Siapa yang jadi isteri dia, dia akan terseksa dengan suami dia. Siapa yang jadi suami dia akan jadi terseksa. Siapa yang jadi anak dia ataupun jadi ibu dan ayah dia ataupun kawan dia ataupun jiran dia akan terseksa dengan orang yang macam ni. Sebab dia suka menyakiti perasaan orang lain. Dia suka menyakiti perasaan kawan-kawan dia, perasaan isteri, perasaan suami. Dia suka balas, kan? Dia suka balas dan dia suka besar-besarkan kesalahan orang lain. Apa kata Imam Syafi'i berkaitan dengan perumpamaan ini? Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan? Imam Syafi'i kata, "Idza rumta an tahya saliman
minar rada wa dinuka Imam Syafi'i kata idza rumta an tahya saliman minar rada, jikalau kamu nak hidup selamat daripada kehinaan, agamamu terjaga dan juga harga dirimu terjaga. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata fala yantiqan minkal lisanu bisaw'ah, maka jangan sekali-kali lidah kamu membicarakan keburukan. Sesungguhnya seluruh dirimu adalah kekurangan, dan manusia juga, orang-orang juga mempunyai lisan yang boleh mencelamu. Imam Syafi'i dia nak kata apa tuan-tuan? Dia kata nak selamat ni daripada penghinaan, nak jaga agama kita, nak jaga maruah kita, Imam Syafi'i kata kena jaga lidah kita. Kena jaga lidah kita, jangan duk cakap benda-benda buruk. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i kata seluruh diri kita ni memang ada kekurangan. Seluruh diri kita ni, daripada rambut kita, atas kali kepala kita, rambut ni sampai ujung kaki ni, semua itu ada kekurangan. Tak ada orang yang sempurna. Siapa sini boleh angkat tangan bagi tahu dia sempurna daripada atas ujung rambut, atas kepala dia, ujung rambut dia sampai kaki dia sempurna? Siapa boleh tunjuk dia sempurna? Tak ada. Ada orang kita tengok kat depan handsome, dengan rambutnya kemas apa semua. Tengok kat atas botak tengah tuan-tuan. Kan? Ada orang lagu tu. Biasa. Mana ada orang sempurna? Kita tengok ada orang nampak sihat, tapi kita tak tahu dia punya rekod kesihatan dia macam mana. Doktor dia tahu. Jangan duk bohong. Tengok wajah kita. Saya duk baca satu FB seorang doktor. Dia duk cerita patient dia, pesakit dia duk komplain pasal hidung dia tidak straight elok. Hidung dia ni tidak straight elok. Lepas tu mulut dia ni macam, kalau cakap ni dia macam ada sengit sikit. Tuan-tuan tahu apa doktor tu kata? Dia duk cerita dalam FB dia. Dia kata manusia ni tak ada yang perfect. Tubuh dia, diri dia 100% elok, tak ada. Dia pun sebutlah, doktor ni sebut, cari siapa dia manusia yang mata dia kanan dengan kiri sama elok. Siapa dia? Tuan-tuan tak percaya? Ke ada kat sini dekat bakaran kata mata saya sama ustaz, kanan dengan kiri? Tak, lain. Tuan-tuan duduk depan cermin tengok saiz hak belah kanan dengan saya belah kiri sama ke? Lain. Besar sebelah. Tak percaya tuan-tuan, tuan rabun. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul mata tuan-tuan tak sama. Mata kita saiz tak sama, ataupun dia tinggi sebelah, dia rendah sebelah, macam-macam. Mata kita tak ada orang yang 100% kanan dengan kiri sama perfect, tak ada. Bak mata pun kita dah ada cacat dah tuan-tuan, belum kita bercakap benda lain. Lepas tu doktor tu pun sebut pasal hidung. Sebab patient dia, pesakit dia duk komplain pasal hidung. Dia kata sama dengan hidung. Cuba tengok hidung semua orang. Perhati, tengok depan, tengok belakang. Hidung tu sama tak? Dah. Tak sama. Dia ada sengit lah, begitulah, beginilah. Dia ada kadang-kadang dia condong belah kanan. Macam-macam lah hidung ni. Mulut kita bila bercakap, tanya siapa-siapa pun, kalau dia bercakap, ada mulut tu elok yang mulut tu. Tak ada lah tuan-tuan, sengit. Kadang-kadang sengit belah kanan ada, sengit belah kiri ada. Saya teringat duk makan dengan tak apalah, saya sebut nama lah,
dengan Datuk Dr. Abdul Basit duk makan dengan dia. Dia orang terkenal, saya ni bukan terkenal pun. Jadi masing-masing pakat datang, oh Datuk nak ambil gambar dengan Datuk, semua pakat nak ambil gambar dengan dia. Dia pun cerita kat saya, dia kata dia yang dia tak seronok ni, ambil gambar masa dia makan ni bukan pasal apa. Orang ni dia ambil gambar, dia berdiri ambil gambar, kita duduk tengah makan. Bila dia post dekat FB, dia pilih gambar hak dia elok, hak kita dengan mulut reyok je mulut sengeknya duk tengah mamah kembung pipi ni, dia tak peduli. Hak dia penting gambar dia elok. Ni perangai orang. Datuk kata kat saya, dia kata dia tak tahan jenis orang lagu ni. Dia penting muka dia elok. Muka Datuk ni kan, muka ustaz kita tak elok tak apa. Orang tuan-tuan lagu tu. Nak ceritanya masa makan siapa dia elok sangat muka dia? Tak ada. Bila makan ni tahu je lah mulut kita masa makan, masa kita mamah, kita kunyah tu. Jadi tak payahlah kita tuan-tuan, kita nak kritik tubuh orang. Kita kena sedar diri kita juga, tubuh kita ni pun banyaklah kelemahan. Kecuali ada sebab yang betul, sebab yang diizinkan oleh syarak, ataupun untuk iktibar, kita cerita pasal tubuh orang, yang tu tak apalah. Tapi saja-saja nak kutuk, seronok-seronok nak hina orang, hak tu tak boleh tuan-tuan, tak boleh kan? Agama melarang kita berbuat demikian. Maka apa kata Imam Syafi'i? Dia kata sebab seluruh dirimu itu ada kekurangan. Seluruh tubuh kita ada kekurangan. Tangan kita ada kekurangan, jari kita ada kekurangan, kaki, paha kita, semua tu ada kekurangan. Dan manusia pun ada lidah. Sebagaimana kamu boleh berbicara tentang buruk orang, manusia juga boleh berbicara tentang buruk kamu. Maksud dia, kita kutuk orang tuan-tuan, orang boleh beramai-ramai kutuk kita balik. Maka sebab tu janganlah kita duk berbicara tentang aib orang ataupun buruk orang dan sebagainya. Sidang hadirin mukminin, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, Nabi kata, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi kata, demi Tuhan yang nyawa Muhammad di dalam genggamannya, dalam tangannya. Inna mathalal mu'min lakamathalil nahlah akalat tayyiba wa wada'at tayyiba wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah yang dia makan adalah yang baik-baik, yang dia keluarkan juga yang elok-elok. Bila dia hinggap, bila lebah ni hinggap di atas sesuatu, maka dia tidak mematahkan atau merosakkannya. Itu lebah. Nabi kata, hak dia makan hak elok-elok, hak dia keluarkan, maknanya madulah, benda hak elok-elok, bila dia hinggap dekat bunga tu, dekat bunga yang dia nak ambil tu, dia tak mematahkan dahan ke apa ke. Kita tengoklah elok je lebah tu, dengan saiz dia tu apa semua elok, dan dia tidak merosakkan. Itu mukmin. Orang lantik kita jadi AJK masjid, orang jemput kita jadi ustaz mengajar dalam kuliah, orang lantik kita jadi pemimpin politik, orang lantik kita jadi doktor, jadi apa sekalipun tuan-tuan sekalian, orang bagi jawatan dekat kita, jadi ketua pengarah dan sebagainya, kita kena jadi macam tu. Bukannya merosakkan jabatan tempat kita kepalai jabatan itu. Bukan bila hantar kita dekat satu department, habis rosak department tu pasal kita.
Itu bukan mukmin. Mukmin ni letaklah dia di mana sekalipun, jawatan apa dia sekalipun, dia akan jadi elok tempat tu. Itu mukmin. Tuan-tuan bayang, ada satu pegawai tinggi kementerian apa belia dan sukan baru ni yang dihukum denda oleh mahkamah dan juga penjara. Dengan sebab apa? Sebab rasuah, corruption. Dengan dia tu kita tak tahu jusa apa jawatan dia, tuan-tuan. Jusa sida, saya rasa B ke A ke turus ke apa, kita tak tahu. Jawatan dia tu kita tengok confirm gaji dia puluh ribu. Bukan 5-6 ribu, bukan 10 ribu, bukan 11-12 ribu. Kita tengok jawatan dia 10 ribu. Tapi dia ambil duit berapa juta. Corruption. Pasal apa? Dia claim benda yang tak patut dia claim. Tak cukup ke tuan-tuan dengan gaji kita 10 ribu? Kalau hak rasuah ni, polis yang tak ada pangkat, yang lance corporal, kita kata sebab gaji dia kecil. Sebab gaji dia kecil, sebab tu dia rasuah. Tapi hak pegawai tinggi ni, gaji 10 ribu. Tak cukup lagi dengan 10 ribu tu. Tak payah 10 ribu lah tuan-tuan, 15 ribu, 20 ribu. Tak cukup lagi ke atas dunia ni dengan gaji 15 ribu, 20 ribu. Tapi manusia, bila dia tidak ada agama dalam diri dia, dia tidak menghayati ajaran agama, walaupun kerajaan dah bagi dekat dia, rakyat, negara dah bagi gaji dekat dia 10 ribu, tapi dia tetap salah guna kuasa, tetap berlaku ketirisan, tetap berlaku tuntutan palsu, benda yang tak ada diadakan dan sebagainya. Maka yang macam ni bukan sifat seorang mukmin. Bukan sifat seorang mukmin. Mukmin kalau dia jadi pengarah, kalau jadi setiausaha, kalau dia pegang jawatan-jawatan apa sekalipun, benda tu akan jadi elok. Itu mukmin. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, itulah apa yang dilakukan oleh lebah. Maka Nabi umpamakan mukmin itu seperti lebah. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita mencontohi apa yang diumpamakan oleh agama, iaitu mukmin itu seperti lebah, dan jangan kita menjadi seperti lalat. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.